antara sara hidup dan biawak hidup. Pada 23 Februari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mempengerusi mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NACCOL tahun 2024. Turut hadir selain menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, ketua-ketua setiausaha kementerian berkaitan dan Gubernur Bank Negara ialah wakil industri, wakil pengguna, wakil badan bukan kerajaan serta ahli akademik yang menjadi ahli-ahli NACCOL. Dalam kenyataan rasmi selepas sesi mesyuarat tersebut, Anwar menegaskan bahawa kerajaan perlu terus memberi tumpuan penuh terhadap isu kos sara hidup yang masih membelenggu rakyat meskipun kadar inflasi semakin mereda kepada 1.5% setakat Januari 2024. Menurut Anwar, walaupun bekalan dan harga beras putih tempatan BPT dalam pasaran domestik secara umumnya terkawal, beliau masih menerima aduan berhubung isu bekalan BPT yang terhad. Anwar juga mengakui bahawa rakyat terkesan dengan kenaikan harga beras putih import BPI di pasaran global berikutan larangan ekspor yang dikenakan oleh negara pengeluar beras. Saya tegaskan betapa campur tangan kerajaan madani pada ketika ini amat kritikal dan perlu diputuskan segera bagi memastikan isu bekalan dan harga makanan ruji utama rakyat ini terus kekal stabil di pasaran. Saya turut menyinggung kepentingan mempertingkatkan penguatkuasaan bagi memastikan keberadaan beras di pasaran dan tiada pemborong atau pengilang mengaut keuntungan berlebihan atau bertindak mencampurkan kandungan BPT dan BPI untuk dijual dengan harga yang tinggi, tegasnya. Ujar beliau, mesyuarat turut mendengar penjelasan terperinci terkait cadangan pelaksanaan beras putih Malaysia Madani daripada wakil industri serta NGO yang mewakili pesawah dan pengilang. Selepas mendengar dan mengambil kira semua pandangan, mesyuarat mengambil ketetapan agar Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mengetuai dan melaras sesi libat urus secara lebih terperinci sesegera mungkin. Libat urus ini perlu mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan, harga beras import dunia, kemampanan bekalan beras tempatan serta kesan kepada pengguna, katanya. Saya turut mengarahkan supaya hasil libat urus ini dibentang dan dimuktamadkan dalam mesyuarat NACCOL pada 20 Mac 2024 sebelum diangkat untuk pertimbangan jemaah menteri, ujarnya. Beliau juga mengarahkan agar program jualan murah termasuk jualan rahmah, jualan agromadani dan lain-lain diperbanyakkan supaya rakyat dapat membeli barangan keperluan harian termasuk beras pada harga lebih rendah berbanding pasaran. Padi Beras Nasional Berhad Bernas juga bersetuju untuk mempertimbangkan semula penawaran harga BPI dalam pasaran domestik supaya BPI boleh dijual pada harga lebih rendah sekaligus mewujudkan alternatif kepada rakyat untuk mendapatkan beras dengan harga yang lebih berbatutan, tambah beliau. Justru adalah tidak benar bahawa kerajaan perpaduan tunduk kepada tekanan kartel makanan kerana pandangan wakil pengguna dan NGO juga turut diutamakan dalam mesyuarat NACCOL. Anwar juga tidak senyap-senyap mengira projek lumayan apa yang akan diserahkan kepada kaum kerabat dan anak-anak menantu. Susulan itu, 2 hari lepas, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan kementerian lain untuk mendapatkan pandangan sebelum mengutamatkan sebarang cadangan. Isu padi dan beras, kita tidak boleh bertindak silo. Bukan sahaja KPKM, ia mesti dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah kerana sebarang pengumuman itu bersangkut dengan beberapa kementerian lain. Sebab itu, bila kita nak buat sesuatu macam apungkan harga ayam, kita berbincang termasuk dengan penternak, pengedar, penjual dan akhirnya baru diumumkan kita apungkan harga ayam. Jadi, semua pihak dalam pengetahuan mereka. Begitu juga dengan harga beras, ia lebih rumit kerana bersangkut dengan beras import, beras putih import, beras putih tempatan, beras basmati dan sebagainya. Katanya seperti dipetik bernama 28 Februari. Pelibatan secara langsung beberapa kementerian untuk menangani isu sara hidup rakyat adalah satu tindakan yang berhikmah. Seperti kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rakyat bukan tidak boleh mengkritik. Maklumat di hujung jari, bandingkan langkah Muhammad menangani isu kenaikan harga barang dalam tempoh 14 bulan dengan seorang menteri kerajaan dahulu yang memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam tempoh 33 bulan. Jauh sekali langkah kerajaan ini jika dibanding dengan satu ketika dahulu, rakyat menerusi cukai yang mereka bayar, menanggung biawak hidup yang memegang jawatan tetapi tidak berbuat apa-apa yang bermanfaat kepada kehidupan masyarakat majmuk negara ini.
Jom Channel tertanya-tanya, adakah kritikan terhadap isu terkait dengan sara hidup ini didorong oleh perasaan untuk membela rakyat atau dendam kesumat kerana KPKM diterajuk oleh Muhammad yang mengetuai segerombolan bekas pimpinan PAS untuk mufarakah daripada parti itu dan membentuk amanah? Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Keadilan tidak mengambil gaji dan allowance bagi jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang dipegangnya, berbanding dengan timbalan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga Presiden PAS yang pernah memegang jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang kita tak tahu entah apa hasilnya. Untuk itu, bagi pendukung kerajaan Pakatan Harapan, usah gentar atau sedih dengan tomahan. Teruskan usaha kalian demi agama, negara dan bangsa Malaysia dengan penuh tanggungjawab dan akhlak Islam yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 195 yang bermaksud, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan daripada setengahnya yang lain. Wallahu a'lam.